Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam pencerahan untuk mereka yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Ram Isma, saudara Mustafa Ilyas, saudara Zek Zul, Waalaikumsalam, saudara Alimin Maknur, begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Zamari LC, saudara Abdul Latif, begitu juga dengan saudara Syahar Ibrahim. Sawan hari bersama dengan saya mengikuti pencerahan yang tak seberapanya pun. Begitu juga saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Muhammad Khairul Kamarudin. Salam dari Batu Gajah Perak, orang Perak yuk. Begitu juga saudara Isni Ahmad, saudara Joka, semoga sihat walafiat semuanya. Saudara Bakat Ahmad, apa khabar sahabat? Saudara Mat Hisham Syam, doa saya saudara Mat Hisham berbahagia sebab tengok gambar dia dengan bersama pasangannya, dengan isterinya ya. Saudara Syukur Jamil, saudara Muhammad Noor, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, orang Kelantan. Alhamdulillah nampak kayaknya kelegaan sedikit ya saudara Yusuf di Kelantan tu. Satria Setiawan daripada Mengelembu. Teman-teman kalau nak makan kacang boleh telefon saudara Satria Setiawan, saudara Mat Syukri. Begitu juga saudara Rusni Kuringot dari Sarawak, Puan Susilawati Ahmad, Puan Rubidin bersama dengan pasangannya, bahagia nampaknya ya. Saudara Kak Airil, saudara Arifin Abdul Halim, begitu juga saudara Al-Jabari, Joka, Puan Nur Maria. Terima kasih atas doa kesihatan saya sihat insya-Allah. Saudara Muhammad Mazam Mat Salim, saudara Wan Zulkifli, Acai Bentayan. Salam dari Pahang untuk semua warga yang berkesempatan bersama kita. Begitu juga saudara Ismi, apa khabar Mi? Orang Manjung okey ke? Acik Warisan, saudara Muhammad Noor dari Kanga Pelih. Cik, musim lah ni musim apa mangga harum manis. Saudara Kamal Zaman, saudara Samsul Anwar. Salam TN tak tahu apa maksudnya. Saudara Kak Aisyah, apa khabar Kak? Moga sihat ya. Cikgu Kitiap, saudara Haji Azhar Abdul Manaf, saudara Puan Mahiyah binti Harun, apa khabar Puan? Begitu juga dengan Puan Halimah Hashim. Selamat berjuang daripada untuk warga Cinta Damai. Salam dari Pajak Song. Siapa ni tadi? Dia Pajak Song ni mana tadi ni? Saudara Halimah Hashim, saudara Kaza Niza dari Pajak Song. Pajak Song di mana tu saya pun tak tahu. Saudara Fakri Sani, Ina Putri, Iskandar Zulkarnain dari Termeluh, Pahang. Rosnin Kuringot, doanya supaya semua beradab sehat. SL Service Limut, saudara Apendi Awang daripada Terengganu. Begitu juga dengan saudara Saleh Limbang, saudara Ismi, Waalaikumsalam Ahmad Tarmizi, Nilawati Ainul. Yang saya harap dari anda lain tak ada, like, share dan subscribe. Jika berlaku sesuatu sila pindah ke Instagram. Juga sebab itu saya minta supaya anda like and share di Instagram. Ini penting saudara ya. Baik saudara, saya tidak perlu menghabiskan masa yang panjang. Mereka yang tak sempat saya santuni, insya-Allah akan saya santun usai pencerahan ini ya saudara. Saya harus terus memberi laporan SLB Absorber. Yang penting share. Kata saudara SLB Absorber. Terima kasih. Share, like and subscribe. Saudara. Baik saudara, hari ini adalah hari Rabu 18 Mei dan 16 hari kita merayakan Aidilfitri. Begitulah saudara, waktu berjalan begitu pantas. Saudara Azhari Tok Kaya, ini dekat Instagram. Dan hari ini merupakan hari yang ke-791 negara kita dijengah oleh COVID-19. Bagaimanapun, terima kasih saudara Rio daripada Universiti Melaya melaporkan kepada saya ada sedikit kelegaan lagi. Kerana kemarin jumlah jangkitan adalah 1697. Tapi semalam 1469. Ada pengurangan. Bagaimanapun jumlah keseluruhan adalah 4,481,000.
278 orang warga kita yang dijengah oleh virus corona, Saudara Raja Kamar Kuih Seruh di Instagram. Begitu juga secara laporan daripada Saudara Rio, Kementerian Kesihatan berjaya menyembuhkan angka yang terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sejumlah 4,415,146. Ya saudara, bagaimanapun semalam dilaporkan ada 3 kematian, menjadikan jumlah angka kematian 13,623. Oleh itu berhati-hatilah saudara, jangan kita leka, sebab penyakit itu datang bagaikan ribut topan, nak perginya tu macamkan semut yang berjalan saudara. Dan dari segi laporan Saudara Rio, terdapat peningkatan di 6 negeri, tak banyak mana pun saudara, dan 10 negeri menurun. Bagaimanapun nampak gayanya di Perlis tidak mampu bertahan untuk sifar, ya saudara, sebab ada jangkitan rupanya semalam. Di Selangor alhamdulillah semakin susut, daripada 707 kepada 615 orang. Syukur alhamdulillah. Semoga kita terus berusaha untuk memutuskan jaringan ini. Cuma saya lihat yang agak mengerikan saya adalah di Negeri Sembilan. Kemarin 50, semalam naik. Jumlahnya agak tinggi saudara, itu 112 orang. Itulah keadaannya. Dan kalau kita lihat untuk bulan Mei ini, jumlah jangkitan keseluruhannya adalah 32,324 orang. Terima kasih Saudara Rio atas kiriman laporan Saudara Ismailis, anak Kak V, Rosli Yunus dalam Instagram, Saudara Rahim Wahi, Sirih Ismail Mail Golok, ada Golok ni kot gamaknya ke? Chang Samsuri. Dan saudara, saya juga mendapat kiriman tentang berhubung dengan kesihatan anak-anak kita. Sebab kita harus juga berhati-hati kerana menurut Kementerian Kesihatan, sehingga 14 Mei, iaitu 4 hari dulu, rupanya sebanyak 31,661 kes penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun dikenali sebagai HFMD dilaporkan peningkatannya sebanyak 15 kali ganda berbanding dengan tempoh yang sama tahun lalu. Artinya mungkin kalau usai COVID-19 datang pula HFMD ni. Jadi kita tidak seharusnya memandang ringan tentang ancaman penyakit berjangkit, itu kaki, tangan dan mulut, yang mudah menyerang golongan kanak-kanak. Jangkitannya kita jika tidak diputuskan dari sekarang, maka dibimbangi lama-kelamaan mengundang penularan yang lebih teruk. Jadi turut dikuatiri penularan HFMD ini, ia tidak terkawal dan boleh melumpuhkan operasi taska, tadika atau sekolah sekaligus mengulangi kemelut COVID-19. Implikasinya buruk, kata Kementerian Kesihatan. Sudah tentu kepada kanak-kanak yang sudah sekian lama terjejas pembelajaran akibat penutupan premis pendidikan. Jadi berdasarkan maklumat Kementerian Kesihatan, langkah memutuskan penularan HFMD adalah sama seperti memutuskan penularan COVID-19. Ia termasuklah mengamalkan kebersihan, mencuci tangan, menggunakan sabun dan mengasingkan antara pesakit dengan individu yang tidak dijangkiti. Begitu juga dengan membersihkan permukaan terdedah kepada virus HFMD, seperti permainan kanak-kanak, lantai rumah serta tandas. Walaupun kesan jangkitannya dikatakan tidak seteruk COVID-19, tapi ia masih berisiko menyebabkan komplikasi yang tidak diingini. Justru Kementerian Kesihatan menasihatkan untuk membendung jangkitan HFMD ini, terutama dalam kalangan kanak-kanak, perlulah diberi perhatian serius oleh semua pihak. Kita tidak mahu lagi musibah penyakit melanda negara selepas begitu lama kita terpaksa berperang melawan pandemik 19. Ya saudara, jadi pastikan saudara yang punya anak, adik-adik yang pergi ke sekolah, di tadika dan sebagainya, pastikan mereka menjaga kebersihan. Ya, saudara Abab binti Jonet, Zamri Ibrahim, saudara Zainuddin di Instagram, saudara Wahub, saudara Cik Nizam, Muhammad Izhar, Aisyah Zakaria, Khairli Lili, Mutalib Meknun. Jadi artinya saudara,
dalam keadaan kedudukan COVID-19 yang menurun ini, kita lebih berhati-hati menjaga kebersihan di kalangan kanak-kanak. Sebab saya tengok gambar dia serius. Ada tangan anak kita ni merah, mukanya merah, jangkitan daripada penyakit mulut, penyakit tangan dan kaki. Ya, saudara, berusahalah kita untuk mengekang penyakit-penyakit yang boleh mudah merebak. Baik, saudara, minta izin untuk saya mewawarkan produk-produk ataupun pencerahan tentang dalam segmen e-commerce. Saudara, jadi kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Jangan lupa kalau berhubung dengan Al-Azhar, dia menjual haruman setangi bakur. Itu wangian yang disukai oleh para malaikat. Bila kita bakar wangian itu satu rumah kita, semerbak harumnya. Para malaikat memang suka, tetapi ia dibenci oleh para syaitan. Juga Al-Azhar menjual parfum, minyak wangi dari Timur Tengah. Yang saya selalu gunakan, yang selalu saya sebut, itu Amir Al-Qud, saudara. Untuk balu berdal ataupun rendang tok, reduce tunggu dulu. Tapi saudara boleh menghubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300 untuk mendapatkan dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap, boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan roti. Saya tadi makan pun dengan roti dan sebagainya, memang menyelerakan. Saudara hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dendeng manis Siti Farehah, ya, saudara Mak Zulkifli, saudara Norma, Puan Norma Abdullah, saudara Rohani Jonit, Puan Rohani Jonit, Maznah Cik Mat, teman-teman daripada Instagram, ya, saudara Rosnin, terima kasih. Kalau anda yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, boleh juga memesan untuk mendapatkan buah-buahan yang segar daripada luar negara, ceri, anggur dan sebagainya melalui saudara Syauqi di syarikat Kizinis. Harga murah dari pasaran dan buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Hubungi saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Type saja dekat telefon tu, saya perlukan buah anggur 1 kilo, buah kiwi, buah apple dan sebagainya. Mudah. Jadi buah-buah tersebut akan sampai ke rumah anda. Tapi tak adalah sesegera itu, ya saudara. Ada waktulah. Dan jangan lupa berhubung dengan Nizam di talian 019-435-1203 untuk mendapatkan makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Popiah sira Lady Maria rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi Nizam 019-435-1203. Malam ini untuk teman-teman kita, jangan lupa Saudara Zul, itu tokoh jamu kemaman. Saudara boleh berhubung beliau di talian 019-917-0449. Malam ini saya ingin bercerita sedikit tentang madu tualang. Ini beratnya 1.5 kilo, saudara. Pekat dan ternyata ia asli. Madu tualang special quality ini dalam bekas ini adalah 1.5 kilo, bukan dalam botol. Dalam botol tu tak berapa banyak sangat, saudara. Harganya murah. Saudara boleh hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449 untuk mendapatkan madu tualang di mana ia dihasilkan oleh lebah hutan tropika, dijamin berkualiti dari hasil bunga-bunga liar hutan tropika. Ia untuk meningkatkan imunasi dan antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah. Amat sesuai sebagai antara rawatan COVID-19. Kalau mereka yang pernah dijengah oleh COVID-19, elok makan madu tualang ni, saudara. Juga ini dia, saudara, yang telah dihasilkan oleh toko jamu Kemaman sejak tahun 1968, iaitu madu apple cider organic. Mengandungi 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple. Ia untuk membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, juga masalah penghadaman seperti sembelit, asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Ia turut membantu masalah gout, sakit sendi, otot-otot. Saudara, itulah dia punya madu apple cider organic. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di talian
9170449 ataupun layari di internet Tokoh Jamu Kemaman. Jadi saya itulah sedikit tentang pencerahan tentang produk teman-teman kita. Berniagalah anda. Saudara Siban Naden, pakcik saya nak makan lemang, boleh hantar tak? Hai, mana ada lemang lagi dik? Tapi lemang banyak. Saya ingat di sekitar Kota Damansara masih ada lagi. Mungkin satu ketika nanti saya akan buat live waktu petang. Saya nak berwawancara dengan pengusaha lemang. Saudara. Aduh, hai nak makan lemang sahabat kita ni. Okey, saudara. Saya seperti semalam saya nyatakan bagi mereka yang ingin melakukan ibadah korban sedang dibuka. Jadi saya katakan eloklah kita pilih cari tempat-tempat yang sesuai seperti rumah anak yatim ataupun rumah orang tua. Kita buat ini kita punya korban dan hasil daripada korban tersebut daging-daging itu kita berilah, kita masak beri anak-anak yatim ini makan. Antaranya yang menjadi pilihan saya ialah asrama kasih sayang di 946 972 Jalan Zamrud 6 Taman Pekanbaru, Sungai Petani, Kedah. Jadi mereka yang mahu buat korban, terutama orang Kedah, bolehlah berhubung dengan pengetua asrama tersebut. Dia tak bagi nombor telefon kat saya, jadi saya tak boleh nak ubah-ubahkan saudara. Baik saudara, jangan lupa musim haji sudah pun hampir dan kita akan melakukan ibadah korban. Terima kasih saudara BK Ki Rean. Begitu juga dengan Puan Faridah Ali, Syed Syarafuddin Al-Yahya, Hijack dan Rizal Yusof. Baik saudara, kita masuk segmen ini naluri kehidupan. Sebenarnya saudara, kita ni kalau kita hidup di dunia ni tak lama mana. Kerana saya melihat kata-kata bijak pandai, bukan saya ya. Kita kalau kita berada di alam barzah, alam kubur, lebih lama daripada kita hidup di dunia. Contohnya, Imam Syafi'i hidup selama 53 tahun saja di dunia ini. Namun sekarang, almarhum sudah pun meninggal dunia lebih 1200 tahun. Begitu juga Imam Nawawi. Almarhum hidup selama 53 tahun di atas dunia. Sekarang beliau sudah meninggal lebih sekitar 800 tahun. Allahyarham Piramli hidup selama 44 tahun di atas dunia dan sudah meninggal dunia selama 48 tahun. Begitulah saudara, artinya masa kita di alam kubur ataupun alam barzah lebih lama daripada kita hidup di dunia ini. Jadi, adakah kita masih mahu berseronok dengan kelazatan dunia atau kita lebih utamakan daripada membina kebahagiaan di alam kubur nanti? Allah menciptakan manusia dan jin adalah supaya kita beribadat kepadanya, supaya kita menyembah Allah SWT. Kita hidup, ingat saudara, kita hidup hanya sekali saja di dunia ini. Maka jangan mudah tertipu dengan kemanisan yang bersifat sementara. Bermuhasabahlah diri saudara. Kalau ada duit, lebih gaji-gajilah bersedekah. Itulah bekalan untuk hidup kita yang lebih lama di alam barzah nanti. Dan jangan lupa saudara, solat 5 waktu jangan kita tinggalkan walau dalam apa jua keadaan. Subuh kalau boleh mesti bangun. Insaflah, jangan sesekali kita berbangga dengan harta dan kehidupan yang di atas dunia ini. Saudara, kematian akan menjemput kita pada bila-bila masa, di mana-mana dan dalam apa cara sekalipun. Ini saya sekarang mengingatkan diri saya dan saudara. Saudara Hazro, Puan Latifah Muhammad, saudara Zakaria Pakya, Halim G, saudara Macam Ani nama macam-macam, saudara Kamarudin Bahrom. Saya sekadar mengingatkan, bukan anda, begitu juga saya. Saudara, itulah tentang naluri kehidupan kita. Kita santun pula mutiara kata daripada saudara Cikgu Hibil. Katanya, kesedaran itu ada pada akal, bukan pada usia. Kerana usia hanya sekadar jumlah bilangan hari, sedangkan akal itu merupakan buah pemahaman dan keyakinan diri terhadap kehidupan. Itu kata-kata mutiara daripada sahabat saya, Cikgu Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata yang bagi saya cukup berarti dan wajar kita insafi dan kita jadikan itu sebagai teladan. Saudara, ingatlah saudara, seperti mana saya berpesan dan saya juga ingin berpesan kepada pimpinan negara
janganlah berbelanja wang negara ini tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Baik, saudara, tajuk bicara kita malam ini, persoalannya adalah kenapa mesti kita berbalah? Kenapa mesti berbalah? Saudara, oleh itu, sabar dulu. Saya mau menyantuni pantun Pak Nazir yang beliau mengirimkan pantunnya setiap hari pada kita. Terima kasih Pak Nazir, tanpa jemu-jemu beliau mengajak kita berkongsi fikirannya, nasihatnya, tutur bicaranya melalui pantun. Jauh di Perlis. Cikgu Nazil, Pak Nazil ini adalah mantan guru, orang pendidik saya. Kata Pak Nazil, keseri menanti rumah bendahara, orangnya gagah tersisik keris. Audiensnya majoriti warga Malaysia. Pemimpin megah berbahasa Inggeris. Ini belum mempersoalkan. Kadang-kadang mereka berucap, audien itu mana khalayak waktu mereka berucap itu bangsa Melayu. Tapi mereka bangga dalam masa begah untuk berbahasa Inggeris. Jadi Pak Nazil sebagai pendidik, beliau cukup sensitif dengan isu-isu yang menyangkut soal bahasa. Katanya lagi, ayam mak ema balik petang, masuk serkap di senja kala. Sudahlah diterima bangsa pendatang, kini bersikap naik kepala. Pak Nazir pun marah juga. Kalau mereka yang tak tahu mengenang budi. Ya, orang Melayu ini saudara berbudi tinggi. Sebab kita selalunya kalau orang datang ke rumah, kita nak hidangkan makanan, kita nak beri segala-galanya. Sebab itu timbul bidalan mengatakan, dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Itulah warga bangsa Melayu. Mulia sifatnya, ya, saudara Anti Ali join, saudara Anti Iyali, Zurmasha Nurzali binti Yahya, saudara Sabarudin Din, saudara Roslan Ngah, saudara Muhammad Fizi Mat Fizi, ya saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang bagi saya tinggi maksudnya untuk kita hayati bersama. Orang pendatang ni kadang-kadang kita bagi dah lemak, bagi betis nak peha pula dah. Pak Nazir sebab sensitif kalau benda-benda begini. Saudara, hayatilah setiap pantun-pantun. Dan Pak Nazir juga telah pun menerbitkan bukunya. Saudara boleh layari dalam Facebook. Ada banyak pantun-pantun yang ditulis Pak Nazir cukup berarti. Beliau saya ingat ini buku yang ke-152 rasanya. Tindah 150 lebih buku-buku yang menyangkut soal pantun yang ditulis karya Pak Nazir. Teruskanlah berkarya, duhai Pak Nazir, sepanjang usia masih ada ini. Beliau berada di Perlis. Saya pernah bertandang ke rumahnya di Perlis, saudara. Orangnya baik, orangnya lembut. Baik, saudara, kita santuni sedikit gedung ilmu. Segmen ini penting, saudara, kerana orang tua-tua kita dulu sering berpesan bahawa pemimpin hari ini mereka hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Saudara, mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh, yang sombong, yang takabur. Kerana umat Melayu memang sewajarnya dipimpin oleh pemimpin yang tabah. Pemimpin yang dihajati, diharapkan oleh warga bangsa kita terdahulu adalah pemimpin yang tabah untuk hari ini dan masa depan. Kerana bila menjadi pemimpin hatinya tabah, tahan bersakit, mau bersusah. Dalam keadaan senang walaupun susah, dia tabah hatinya. Bekerja keras, berkering, berbasah, dia bekerja keras walaupun berbasah peluh. Contoh pemimpin yang baik, menjalankan tugas, tidak membantah. Memikul beban, negeri dijaga. Duduk tegak, tidak tergoyah. Jika dijadikan pemimpin, ia membawa tuah. Dijadikan tua, akan menahan sesah. Apa saja yang datang disesahnya. Dijadikan tiang, tidak akan patah. Dijadikan tudung, tidak akan basah. Memimpin negeri, umat menakah. Itu yang dizahirkan oleh pemimpin dahulu. Kalau kita berkesempatan ataupun bertuah mendapat pemimpin yang tabah. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Bagaimana kita nak mencari pemimpin, ya, saudara Roslan, saudara Rapur Ryan, and Ablok Bakar, teman-teman kita dalam Instagram, saudara Mat Spana, Eslina Sulaiman, Sulaiman Lan Leman, Eslina Sulaiman, Nur Aziz Abdul Rahman, Nur Zaman, saudara Abu Bakar. Baik, saudara,
Saya harus memberi peringatan sebelum saya melanjutkan pencerahan saya pada malam ini, bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa-apa channel sekalipun, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kalau anda menghantar kiriman, komen-komen dalam halaman saya ini, juga harus anda bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau semua komen maupun suntingan yang anda lakukan. Ini hanyalah sekadar pencerahan politik untuk memberi informasi. Lain tak ada saya. Matlamatnya supaya warga kita berinformasi dan tahu keadaan macam mana yang cuba saya huraikan satu persatu mengikut kefahaman saya. Niatnya tak ada lain saya, bukan untuk mendewakan sesiapa, jauh sekali untuk menunjukkan bahawa orang yang terbaik dan sebagainya. Tidak, saya bukan untuk berkempen saudara. Saya hanya untuk memberi pencerahan agar kita faham suasana politik negara kita. Prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Kalau saya tak setuju, boleh saya hantar kiriman kepada saya untuk kita memperjelaskan keadaan. Kalau saya silap, dengan hati terbuka saya mohon maaf. Dan kalau saya bersetuju, saudara juga bersetuju, tentulah saya merasa gembira dan bangga. Okey saudara, ingat, we must agree to disagree. Dan santunilah kalau mengirim ataupun menghantar komen-komen, gunakanlah bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Baik saudara, hari ini menurut laporan akhbar Metro, ini agak menggusarkan saya kerana katanya peningkatan menjana elektrik semakin meningkat kesan daripada kenaikan harga minyak. Jadi untuk mendapatkan bahan elektrik ini, maka syarikat dan juga TNB terpaksa menggunakan belanja dana yang besar. Jadi sebab itu kita mengharapkan agar pimpinan negara tidak mengizinkan kepada TNB ataupun Tenaga Nasional Berhad untuk menaikkan tarif elektrik. Sebab kita tengok bila diumumkan kenaikan harga minyak, kenaikan bahan-bahan untuk menjana elektrik ini, maka selari dengan itu tentulah mereka akan minta supaya tarif elektrik ini dinaikkan. Kerajaan tidak boleh membiarkan TNB untuk memikirkan soal keuntungan semata-mata, kerana ini juga adalah khidmat sosial terhadap masyarakat. Kerana kesannya nanti pasti akan mencerut kehidupan rakyat. Kalau tarif elektrik ini naik, kesan daripada apa harga minyak naik, maka ia akan menjerut kehidupan rakyat. Cuma kita nak mempersoalkan kalau berdasarkan hanya kerana disebabkan oleh kenaikan harga minyak atau bahan bakar, kenapa waktu harga minyak turun mereka tidak menurunkan tarif? Sebab menurut laporan tahun 22, TNB memperoleh keuntungan sejumlah 3.86 bilion ringgit. Mereka mengumumkan bahawa mereka untung. Keuntungan mereka ialah sejumlah 3.86 bilion. Jadi gunakanlah keuntungan itu untuk dijadikan sebagai subsidi agar rakyat tidak terus terkesan. Itulah saya katakan agak pelik. Bila naik minyak, TNB mula nak berasap untuk menaikkan tarif. Tapi bila harga minyak turun, tiada pula mereka nak memikirkan untuk mengurangkan ataupun menurunkan tarif elektrik. Kan kita dengar juga dalam pendebat itu lagi, Datuk Seri Najib kata rakyat itu king. Maka kerajaan haruslah membantu rakyat. Saya minta agar agar kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri tidak mengizinkan TNB menaikkan tarif elektrik, dan usahakanlah agar harga barang keperluan lain juga diturunkan demi lestari kehidupan rakyat. Itu yang kita minta, lain tak ada saya. Saudara Muhammad Syukri, saudara Pojak, saudara Baru Hisham. Dan saya agak, macam mana saya katakan, saya agak gementar apabila saya mendapat laporan di Kota Kinabalu. Di Kota Kinabalu Sabah sekarang ni katanya beberapa pasar raya di sekitar bandaraya dan daerah yang berhampiran mula menghadkan pembelian tepung gandum kepada hanya 2 paket saja bagi setiap pembeli. Artinya satu paket itu 1 kilo. Mungkin saya tak nampak ada yang 2 kilo. 1 kilo. Artinya setiap pembeli cuma boleh membeli gandum 2 kilo saja. Kita difahamkan bahawa tindakan itu adalah bagi memastikan supaya pengguna tidak membeli dalam jumlah yang banyak.
agar lebih ramai pengguna berpeluang mendapatkannya berikutan bekalannya dilaporkan semakin menyusut. Saya dah bagi tahu semalam, kemarin dulu. Jadi tinjauan menurut laporan ni, tinjauan di sebuah pasar raya di Putatan di Sabah mendapati had belian 2 paket tepung gandum bagi setiap pembeli dilaksanakan bermula semalam rupanya. Jumlah tepung gandum yang boleh dapati juga kelihatan sedikit, selain hanya 1 atau 2 jenama saja dijual. Tak ada banyak jenama lain berbanding lebih daripada 2 jenama itu sebelum ini. Pasar raya Bataras Putatan, tepung gandum cap rama-rama dengan berat sekilogram sepaket dijual pada harga RM3.48. Dah naik dah saudara. Manakala jenama tepung gandum cap ros seberat 850 gram dijual pada harga RM2.60 sepaket. Dan sementara itu harga ayam bulat jenis super di pasar raya yang sama juga dijual RM10.98 sekilogram. Walaupun masih di bawah harga kawalan, namun bahagian ayam khususnya kepak, kepak ayam rupanya orang Sabah ni suka makan kepak ayam, naik kepada RM15 sekilogram berbanding antara 11 ke 90 hingga RM13 sekilogram sebelum ini. Rupanya kepak ayam adalah bahagian ayam yang mendapat permintaan tinggi penggunaannya di Sabah. Saya dalam keadaan itulah gambaran yang saya dapat. Artinya harga barangan sudah terus meningkat. Di sinilah saya bukan nak marah. Saya selalu menyatakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewan Pengguna harus memikirkan. Dan akhirnya pada hari ini, alhamdulillah, apa yang saya lontarkan selama ni, saya ingat dah setahun lebih saya duk bercakap benda ni. Dan bila saya tengok gambaran keadaan dunia macam mana, saya masih lagi melontarkan, meminta agar pimpinan negara memikirkan bagaimana cara kita untuk membawa masuk makanan ini dengan tidak dimonopoli oleh pihak-pihak yang saya sifatkan sebagai parasit. Mereka ini hanya memikirkan soal keuntungan. Dan alhamdulillah, hari ini kerajaan telah pun memutuskan untuk memansuhkan permit import ataupun AP bahan makanan dari luar negara ke Malaysia seperti mana yang dikenakan sebelum ini. Tahniah, terima kasih Yang Amat Perdana Menteri. Ini baru betul. Kerana menurut Perdana Menteri, pemansuhan itu berkuat kuasa serta merta dan ia kini terbuka kepada siapa sahaja untuk mengimport makanan dari luar negara. Katanya, saya percaya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun MAFI akan mengumumkan secara setuju melalui mesyuarat kabinet tadi AP import untuk bahan makanan ditiadakan. Ia terbuka pada siapa saja untuk mengimport bahan makanan masuk ke negara ini. Jadi kalau dulu ada AP, ada AP lembu, AP daging, macam-macam lagi. Tapi mulai hari ini tiada lagi AP. Itu kata Perdana Menteri. Dan teman-teman yang terlibat dalam perniagaan boleh. Saudara Nurilah Kamarudin, Menteri ramai yang makan tidur. Betul lah saudara. Aku turut meminta agar Kementerian Pertanian dan Industri Makanan mengambil tindakan segera dalam menghadapi cabaran kos sara hidup yang meningkat ketika ini. Jadi apa yang saya lontarkan selama ini, saudara, bukanlah cerita yang saya cipta-cipta ataupun orang kata sembang kari. Yang saya nyatakan ini adalah perkara benar, saudara. Jadi kerajaan menyedari situasi ketika ini, kesan daripada apa berlaku di Ukraine dan Rusia itulah pun mula menular ke negara kita ini, dan kerajaan menyedari situasi ketika ini menyebabkan faktor kenaikan kos sara hidup yang dialami agak sukar untuk dielakkan disebabkan krisis dan isu global termasuk inflasi yang melanda dunia ketika ini. Saya dah bercakap, jangan salahkan saya. Seperti yang kita tahu, fenomena global akibat peperangan antara Rusia dan Ukraine memberi kesan kepada seluruh dunia. Jadi kalau kita tengok negara lain, dari segi inflasinya terus meningkat. Alhamdulillah, kabarnya Malaysia ni masih berada di paras 2.2%. Negara lain seperti Amerika sudah mencapai ke tahap yang lebih serius, iaitu 8.7%. Jadi mengulas mengenai desas-desus mengatakan bahawa sekumpulan kartel industri makanan ternakan ayam merancang menutup ladang ternakan pada Sabtu dah ini sebagai protes. Kononnya kerana kerajaan dikatakan lambat membayar subsidi harga ayam sebanyak 60 sen. Menurut apa yang bawa Perdana Menteri, MAFI perlu mempercepatkan proses pembayaran sekiranya benar berlaku.
Jadi saya kata Perdana Menteri, saya dimaklumkan mereka belum buat tuntutan daripada penternak. Jadi saya tahu salah siapa. Katanya saya tak tahulah salah siapa. Jumlah yang dikeluarkan itu memang agak kecil berbanding peruntukan yang sedia ada. Jadi dalam waktu yang sama, ya Mohon Perdana Menteri, kita dah release dah relax dah. Artinya tak ada lagi lawan tengah. Bolehlah semua import daripada, kalau saudara ada kenalan daripada India ke, daripada Pakistan ke, dari seluruh dunia untuk membawa masuk makanan, silakan. Cuma saya mengharapkan agar Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan dalam negeri dan awal pengguna segeralah membuat pengumuman bagaimana caranya. Jangan didiamkan saja. Bila diamkan, ini masalah nanti. Beri pandangan, beri bimbingan kepada usahawan-usahawan kita. Dan dalam waktu yang sama, saya rasa kalau import makanan dah mula ditiadakan, elok juga kalau Yang Amat Perdana Menteri memikirkan agar AP import atau AP permit import kenderaan seperti kereta juga eloklah difikirkan untuk dilonggarkan. Jadi kalau itu berlaku, pasti harga kereta tidak terlalu mencanak dan rakyat bolehlah menghadapi kehidupan yang lebih selesa. Saudara, terima kasih Yang Amat Perdana Menteri atas cakna anda, atas keprihatinan anda untuk kehidupan rakyat. Dan Nur Kamudin katanya cepatlah bubar parlimen. Memang pun, sebab itu kita mengharapkan agar cepat dibubarkan parlimen, mudah untuk membentuk kabinet yang baru, agar kita tidak lagi tercari-cari orang yang benar-benar dapat memberi khidmat pada rakyat. Cuma hari ini saya nampak dalam media sosial, sejak semalam lah, bahasa saya gunakan bergedudup lah sebab adanya protes pihak-pihak tertentu. Saya rasa persoalan ini eloklah dipikirkan bersama. Cuma saya kata jangan salahkan seseorang, iaitu apabila Datuk Seri Tajuddin Rahman mengatakan beliau sah akan dilantik sebagai Duta Malaysia ke Indonesia. Jadi sudah ada gerakan yang dilancarkan untuk mengutip sokongan warga Malaysia yang menuntut agar kepimpinan Datuk Ismail Sabri menarik pelantikan Datuk Seri Tajuddin Rahman. Dalam satu halaman di media sosial mencatatkan macam-macam lah yang orang kata. Saya tak mau sebutlah benda ni kerana mereka relate ataupun menyentuh bagaimana kononnya adanya kegagalan waktu beliau mengurus tragedi kemalangan LRT dan cara sikapnya dan sebagainya. Saya tak mau melayan soal begitu, tetapi Perdana Menteri harus melihat juga tentang sungutan rakyat, kerana bukan itu saja adanya petition apa semua. Jadi saya melihat bagaimana Perdana Menteri cubalah mengatakan bahawa beliau mempertahankan pelantikan tersebut. Katanya bahawa kita tidak bolehlah memuaskan hati semua pihak, ataupun dalam bahasa Inggerisnya we cannot satisfy everybody. Itu menurut kata Perdana Menteri. Bagaimanapun elok dipikirkan. Saya tidak mahu menyentuh soal peribadi, saudara. Malahan saya melihat mantan Duta Nur Faridah Arifin juga turut mempersoalkan. Beliau mempersoalkan soal credibility. Jadi banyak orang parti pembangkang tentulah mereka melonjak-lonjak lah dia punya usaha untuk membantah, kerana mereka tak mahu adanya orang politik dilantik balik. Seingat-ingat saya, orang politik yang lantik sebagai duta ke Indonesia adalah almarhum Datuk Muhammad Rahmat. Itu pun sekejap saja. Tapi apabila dengan pelantikan ini, tak tahulah saya. Kita mengharapkan agar duta ke Indonesia ini penting, kerana ia merupakan hubungan dua hala antara kita dengan Indonesia ni. Hubungan kita dengan negara Indonesia dan rakyatnya terlalu rapat. Jadi kita mengharapkan seandainya Datuk Seri Tajuddin terus dan juga dilantik sebagai duta, berperananlah sebagai duta yang mendamaikan. Jangan pula nanti bercakap main lepas, sebab duta ni ada budayanya. Sedangkan dulu masih ingat saya bagaimana Menteri Pertahanan dia bersalaman dengan Menteri Pertahanan daripada negeri China bila dia mengatakan my big brother. Itu pun disanggah oleh seluruh masyarakat kedutaan kerana dia ada budayanya. Jadi nak jadi duta ni bukan sembarangan. Jangan pula nanti jumpa di duta lain main sebut oi je, ataupun engkau macam mana ni, ataupun how are you. Sebab
duta ni dia punya addressnya Your Excellency, Tuan Yang Terutama. Sebab apabila beliau berada di Indonesia, di Jakarta nanti, tentulah ada banyak resepsi-resepsi meraihkan kedutaan, meraihkan hari sesuatu negara itu, maka duta-duta akan hadir, bahasa digunakan kena baik. Jadi Saudara Syarif Abdullah, dia kata, saya tak mau bercakap soal peribadi saya, cuma kita mengharapkan kalau ada sikap sombong, sifat bongkak, bahasa yang agak garang, kena dipikirkan untuk diketepikan. Kena berubah sikap secara lihatlah sendiri. Tiap-tiap duta ni bahasanya halus, orangnya lembut. Kalau kita bercakap, saya ada juga 5-6 orang kawan-kawan saya mantan duta ke Ukraine, duta ke Rusia. Bila saya berbual dengan mereka, tak nampak walaupun mereka marah, tapi amarah mereka tidak dilampiaskan begitu saja. Ramai kawan-kawan saya yang mantan duta, jadi bila bercakap senyumnya lebih. Jadi saya harap Datuk Seri Tajuddin dapat menghayati, dan diharapkan agar Kementerian Luar Negara dapat memberi kursus sebaik mungkin. Bukan senang saya nak jadi duta ni. Kalau saya sendiri diberi pun saya tak mampu. Sebab ada masanya saya marah, saya tak mampu mengalah perasaan saya. Itu saudara je kena ingat dah. Yes, kita mengharapkan agar, saya setuju Saudara Puan Noridah Kamarudin, agar Yang Berhormat Datuk Seri Tajuddin dapat menjaga tutur bahasa dan bersopan. Yang sudah itu sudahlah. Sebab beliau mewakili negara kita. Jangan pula nanti dianggap negara Malaysia ini orangnya sombong-sombong, kerana apa yang beliau lakukan mencerminkan warga kita di sini. Saudara, sudah-sudahlah. Saya harap apa yang anda buat, adanya protes, adanya pungutan suara, terpulang pada Perdana Menteri. Sebab saya lihat Perdana Menteri masih lagi mempertahankan pemilihannya itu. Jadi itu bagi saya yang paling, memanglah kita melihat bahawa tentang hubungan dasar, hubungan luar. Jadi saya katakan Menteri Luar harus mencari upaya supaya dapat memberi bimbingan yang sebaik mungkin terhadap calon-calon diplomat kita, saudara. Now kita masuk soal politik. Kerana saya dikabarkan sejumlah 150 orang ahli-ahli MCA. Ahli MCA ini tentulah berketurunan Cina. Di Terengganu mereka telah pun keluar daripada parti MCA menyertai Bersatu. Kalau ini keadaannya, artinya saudara, Parti Bersatu bukan lagi boleh mendakwa mereka sebagai parti yang memperjuangkan soal bangsa Melayu. Tak boleh lagi lah kalau mereka mengatakan bahawa Bersatu ini diwujudkan untuk penyatuan bangsa antara UMNO, antara PAS dan PBM. Kerana PBM bukan lagi boleh dianggap sebagai parti bangsa Melayu. Berbeza dengan UMNO, berbeza juga dengan PAS. Sebab hasil dulu bila saya dengar adanya macam orang macam Xavier menyertai Parti Bersatu, kita diam juga lagi. Kemudian masuk lagi Santara daripada Batu Pahat, ahli Parlimen Batu Pahat, juga menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Masih kita diam, tak ramai. Tapi ini 150 orang ahli, termasuk ahli jawatan kuasa daripada beberapa cawangan MCA di Terengganu, mengumumkan keluar parti dan menyertai Bersatu. Kita ucapkan selamat, tak ada masalah pada kita. Jadi artinya sekarang saya dah bercakap dulu bahawa MCA ni kalau tak pandai jaga ahlinya, tak pandai meneruskan era perjuangan sebagaimana yang diasaskan dulu, harus berhati-hati. Kerana MCA jelas ditolak oleh rakyat, khususnya oleh warga keturunan Tionghoa ataupun orang Cina. Banyak kawasan-kawasan dikuasai oleh DAP. Mereka harus menggandakan usahanya. Jangan hanya menumpang, jangan hanya menempik di bahu UMNO Barisan Nasional, atas nama UMNO Barisan Nasional minta supaya kawasan yang selamat. Kerana cawangan bandar menurut saudara Chiu Sing daripada AJK MCA, dia kata Dewan Undangan Negeri kawasan bandar merasa kecewa kerana hilang, lepas kalah pilihan raya, hilang dari peta. Ini keadaannya. Saya mengharapkan ini menjadi pengajaran kepada warga UMNO. Kalah pun kena perlu disantuni rakyat. Dan saya mintalah agar pimpinan MCA ini sedar. Jangan terus merasa selesa bila anda berada dalam gabungan Barisan Nasional menumpang. Segala penat lelah itu terletak di bahu UMNO
Warga UMNO akan umbi bekerja baganak gak just oleh kerana ini atas nama gagasan Barisan Nasional. Tak boleh. Anda harus berusaha sedaya mungkin untuk mendapat perhatian, sokongan warga, bukan Melayu, terdiri daripada mereka yang keturunan Tionghoa dan Cina. Sebab itu saya katakan dulu, dalam perkongsian kuasa, dia harus memenangi kawasan-kawasan yang benar-benar mewakili masyarakat Cina ataupun Tionghoa. Bertanding di Bukit Bintang, anda menang, duduk bersama dengan kita dalam perkongsian kuasa. Bertanding di Kepung, bertanding di Pulau Pinang, bertanding di kawasan Johor Bahru, kawasan yang majoritinya terdiri daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Barulah anda merasa boleh dianggap sebagai mewakili suara. Suara ini mereka, warga kita keturunan Cina ataupun Tionghoa. Ini yang dilakukan sejak zaman Tun Tan Sri Sin. Ini dilakukan sebab zaman-zaman waktu perikatan ditubuhkan dulu. Tapi sejak akhir-akhir ini saya melihat MCA lebih kepada menumpang. Dan saya dipahamkan pada satu Mac, April, Mei, Jun. Pada 1 Jun nanti Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi akan merasmikan Conventions Barisan Nasional. Saya harap agar Presiden dapat menegur persoalan ini dan minta supaya warga MCA insaf dan sedar bahawa tenaga mereka amat diperlukan untuk meyakinkan warga keturunan bukan Melayu, khususnya Tionghoa dan Cina, supaya jangan hanya meletakkan harapan kepada UMNO saja. Jadi itu keadaannya, Saudara Bakhtiar, Saudara Awaludin Nias, Saudara Jalil Marasa, Saudara Najib. Saya melihat apabila berlakunya, ini kejadian itu berlaku di Marang, saudara. Lebih 150 orang ahli jawatan kuasa ini MCA. Tapi bila saya melihat benda begitu, artinya parti PBM tak boleh nak katakan kami adalah parti yang bertanggungjawab untuk melakukan penyatuan ummah. Ummah yang bagaimana sekarang ni? Kamu tidak lagi dilihat sebagai parti yang berpaksi ataupun rootnya kepada parti Melayu macam UMNO. Itu keadaan saudara. Kemudian saya juga melihat saudara, nampak gayanya sejak akhir-akhir ni calon-calon yang bertanding dalam merebut jawatan dalam Parti Keadilan macam-macam dah dengar kecoh, macam berlaku di Ipoh, di Tambun. Katanya ada sanggup orang dah mula budaya politik wang sudah pun menjangkit kepada Parti Keadilan. Katanya di Tambun, begitu juga di Negeri Sembilan, di kawasan PD, Port Dickson dan beberapa kawasan. Saya melihat ini sebenarnya saudara, jangan kita lihat hanya pandangan yang negatif. Kita harus melihat satu sudut yang lain. Bagaimana mereka sudah yakin bahawa Parti Keadilan juga mampu untuk memenangi pilihan raya akan datang. Sebab itu mereka juga merasakan kalau dapat menjadi pemimpin di peringkat cabang, maka mereka akan dilantik sebagai calon. Ini harus dilihat saya. Jangan kita tengok mereka bergaduh, biarlah. Jangan. Kerana orang akan jadi berebut-rebut satu jawatan dalam parti politik itu kerana mereka yakin parti tersebut mampu mencapai kemenangan. Macam mana kita sekarang ni dalam UMNO Barisan Nasional. Macam-macam orang berusaha sekarang ni kerana mereka yakin UMNO Barisan Nasional mampu memenangi pilihan raya akan datang. Sedangkan apabila waktu kita kalah dulu, tak ada pun nak berebut jawatan. Tinggal begitu saja, ada ketua bahagian buat tak tahu je. Mantan-mantan ahli parlimen, ahli luar negeri yang kalah walaupun mereka menjadi ketua bahagian, tapi mereka buat tak tahu je. Sepi. Tapi setelah 7 pilihan raya kecil, bila berlaku pilihan raya negeri di Sabah, berlaku di Melaka, berlaku di Johor, mereka sudah melihat ada cahaya akan kebangkitan UMNO Barisan Nasional. Maka mereka berebut-rebutlah berlumba-lumba nak mempertahankan jawatan, mahu supaya keberadaan mereka dalam sub kepimpinan UMNO ini. Kerana keyakinan bahawa parti ini akan menang. Begitu juga dengan dalam parti PKR. Jadi saudara, kita jangan pandang mudah. Jangan kita tengok beramoklah korang. Tidak. Saya selalu melihat dari sudut yang lain. Supaya kita dapat melihat bahawa PKR ertinya, macam saya katakan, telah pun diapungkan kembali. Setelah hilang daripada peta politik
kesan daripada pilihan raya di Sarawak, pilihan raya di Sabah, pilihan raya di Melaka, di Johor, parti keadilan sudah dilihat hilang. Tapi mereka make a comeback ataupun tiba-tiba melantun semula yang dicetuskan oleh Rafizi dan Saifuddin. Mereka mewujudkan pertandingan. Pertandingan ini saya melihat seolah diwujudkan untuk menimbulkan bahawa parti keadilan masih hidup. Dan semua mereka tak ada pun nak lihat nak menjatuhkan presidennya. Mereka masih mendewakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Ini jangan lupa saya, tengok keadaan ini dengan mata yang kita kena tengok, macam saya katakan, kita tengok dengan helikopter views. Bukan pandangan taksi. Kalau pandangan taksi ini saya, kalau nak pergi macam saya kata di sini, dari Petaling Jaya, nak pergi Kuala Lumpur, jalan lalu Bangsa, daripada Bangsa, masuk jalan Kelang Lama, atau pergi Kuala Lumpur, itu pandangan taksi. Tapi kalau pandangan helikopter, kita tengok dari atas. Oh, ini sedang berlaku. Jadi, apabila adanya pertandingan, orang sanggup bala apa semua, kabarnya ada yang luka-luka, ada berlaku baling kursi, artinya parti tersebut masih lagi ada harapan untuk mereka yang memenangi jawatan dalam parti tersebut untuk diangkat sebagai calon. Ini harus dilihat saudara, dan kita harus berwaspada. Sebab itu, dalam saat-saat begini, UMNO mesti jangan bertelagah. Hentikan pertelagahan. Jadi apa yang saya lihat sekarang ni, saya tak begitu senang melihat peristiwa apa yang berlaku contohnya di Langkawi. Bagaimana kepimpinan pemuda boleh menyanggah ketua pemudanya, sehingga kan ketua pemuda terpaksa mengambil keputusan memecat. Orang yang dipecat pula tu orang yang beliau lantik. Saya bersimpati dengan ketua pemuda Langkawi, saudara Mazuki. Beliau adalah ketua pemuda yang dipilih, kemudian kerana mempunyai kuasa boleh melantik 5 orang, ada jawatan tambahan. Rupanya orang yang dilantik itu seolah-olah berpaling tadah. Ini yang saya tak suka, kerana mereka adalah merupakan calon pimpinan masa depan. Kenapa harus berbalah? Saya fikir sepatutnya carilah jalan perdamaian. Begitu juga apa yang saya lihat di Melaka. Di Melaka sudah ada pula kononnya dalam website hari-hari terakhir Saudara Rauf sebagai ketua UMNO Melaka. Kononnya sebagai bertulis bahawa Datuk Rauf ini seolah menghitung hari sebagai ketua UMNO Melaka, kerana katanya 5 ketua bahagian sudah mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO minta supaya jawatan ketua perhubungan UMNO Melaka ini digantikan kepada Datuk Seri Sulaiman Ali, kerana beliau merupakan sebagai ketua Menteri Melaka. Saya kata jangan buat kerja gila. Ini kerja gila. Saya pun kadang-kadang marah. Sebab kerana apa? Mereka kadang tak faham dari soal aspek perlembagaan, aspek tata kelola parti. Macam mana mungkin? Kerana kena ingat, Datuk Seri Sulaiman Ali ini, beliau adalah setiausaha bahagian. Ketua bahagiannya adalah Datuk Rauf. Kalau dilantik Datuk Sulaiman sebagai ketua perhubungan, bila mengadakan mesyuarat perhubungan, Datuk Rauf akan hadir sebagai ketua bahagian. Sebagaimana satu benda yang sangka. Patutnya, kenapa diwujudkan permasalahan? Melaka dah tenang, dah elok dah. Melainkan kalau Datuk Rauf tu buat macam-macam onar dan sebagainya, ini tidak. Saya lihat sekarang ni, mula-mula dicetuskan seolah-olah jawatan ketua menteri ini, orang ni tak setuju, minta supaya berundur, kononnya nak berhenti. Sebab nak tunjuk seolah mungkin ada percaturan daripada Rauf. Saya tak nampak, kerana kedua mereka berada di Sarajevo. Waktu peristiwa perbalahan yang kononnya, yang mana ini ahli parlimen daripada Melaka, dari DAP, dia kata UMNO Melaka mesti menyatakan bagaimana krisis yang ada Melaka ni sudah tamat. Saya kata kenapa begitu sekali diwujudkan? Kita baru lepas 5 bulan saja. Baru 5 bulan, 6 bulan kita mentadbir dan kita menuntut, kita bagi tahu pada rakyat, kita mahu kestabilan politik. Di saat kestabilan politik ini tiba-tiba dikeruhkan. Apakah kerana tidak puas hati sebab anda tidak dipilih sebagai calon? Ini juga satu masalah. Sebab itu saya tengok kenyataan daripada Ali, ketua Datuk Muhammad Ali, ketua UMNO Sungai Udang. Beliau begitu berlapang dada, dia kata tak ada pun, dia kata. Jadi kenapa diwujudkan? Kenapa pergi jumpa presiden? Tuntut itu, tuntut ini. Yang sudah tu sudahlah. Jadi anda tak puas hati, apakah kerana anda tidak terpilih sebagai calon? Memendam rasa. Kerana melihat calon-calon muda yang dipilih, maka mereka menang. Ini kena ingat, apakah kalau anda dipilih sebagai calon, anda boleh memenangi?
Sebab sebenar-benarnya apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO itu satu benda yang baik demi kebaikan parti kita. Sudah-sudahlah, kenapa mesti berbalah? Kita nak menghadapi suasana pilihan raya. Orang lain memperkukuhkan kedudukan mereka. Kena ingat, memanglah dalam keadaan sekarang ni semua melihat bahawa UMNO mempunyai masa depan yang agak lebih baik atas keyakinan daripada rakyat. Tetapi jangan lupa, kalau kita sama-sama kita berbalah, rakyat pun bosan. Punca mereka tidak mengundi parti daripada Pakatan Harapan, daripada Parti Perikatan Nasional, daripada PAS dan sebagainya, kerana rakyat bosan melihat terlalu banyak politicking, terlalu banyak perebutan kuasa. Akhirnya ada yang tak turun mengundi. Dan waktu yang sama mereka memilih untuk memberi kesempatan semula kepada UMNO Barisan Nasional. Jadi sudah-sudahlah. Kenapa harus dijadikan Datuk Rauf sebagai kambing hitam? Saya dulu pernah membedal Datuk Rauf. Saya bukan nak membela. Sebab bila saya tengok keadaan begini, kalau nak lantikkan beliau sebagai ketua perhubungan, sedangkan Datuk Sulaiman bukan ketua perhubungan, bukan ketua bahagian. Datuk Rauf adalah ketua bahagian. Ini persoalan yang perlu dihayati. Kemudian timbul pula cerita bahawa Datuk Sulaiman ini minta supaya berhenti dari jabatan ketua menteri. Dia dua perkara yang berbeza. Ketua perhubungan parti, satu masalah itu parti lah menentukan. Ketua dalam kerajaan itu terpulanglah kepada Tun Ali. Dia sebagai yang dia ketua kerajaan negeri Melaka, macam negeri lain. Terpulang pada tuanku lah. Tuanku nakkan orang ini sebagai menteri besar. UMNO kena ikutlah. Sebab UMNO macam mana saya katakan dari dulu lagi, kehadiran UMNO tidak lain tak bukan adalah untuk mempertahankan yang pertama-tama sekali martabat dan wibawa istana. Itu jadi apa yang dilontarkan oleh istana, apa yang dititahkan oleh istana, UMNO kena akur. Saya berbincang, kalau nampak gayanya istana tegas, kena ikutlah. Jangan adanya polemik, jangan adanya perbalahan antara istana dengan parti UMNO. Jadi di Melaka ni saya nak jelaskan kepada saudara, kenapa harus dikacau, kenapa harus diganggu. Kita dah cukup bermasalah. Dah ada pilihan raya dan UMNO menjanjikan kestabilan. Sepatutnya dipertahankan kestabilan ini. Sama-sama menggembeling tenaga. Kalau anda sebagai ketua bahagian, mungkin anda tidak dapat jadi calon. Apa masalahnya, Saudara Osman Mat? Inilah cara politik kotor. Semua nakkan kuasa. Benar. Saya lihat, tengok, saya kadang-kadang rasa bosan saya tengok kadang itu. Sedangkan pimpinan muda, saya tengok macam sahabat kita Aris, dia terpilih dapat jadi esko, begitu saudara Mamat, dan mereka sedang bergerak macam Puan Datuk Kalsum. Jadi apakah kita tak balik macam beliau jadi esko kerajaan Melaka? Kenapa? Saudara Judge Alamin, totok betul, benda terang-terang salah pun sokong. Saya tak menyokong benda yang salah, saudara. Bukan saya mengatakan waktu kita mengadakan pemilihan parti, pemilihan pilihan raya Melaka, kita menjanjikan kestabilan. Baru 5 bulan dah tiba-tiba wujud permasalahan. Dan bila saya membaca kenyataan tersebut, apabila mengatakan Datuk Sulaiman akan dipaksa meletak jawatan, itu satu bab. Kena ada pula satu cerita lagi bahawa kononnya Datuk Sulaiman harus dilantik sebagai ketua perhubungan negeri Melaka. Jadi dua perkara yang saya nampak bertentangan. Satu nakkan dia tidak jadi ketua menteri, satu nakkan kerana ketua menteri dia naklah jadi ketua perhubungan. Maka ini adalah unsur-unsur yang mereka sengaja wujudkan perbalahan. Bila orang mengatakan ini dicetuskan oleh Datuk Rauf, saya kata macam mana boleh begitu? Sedangkan kedua-dua mereka saat krisis ini berlaku, dua-dua ada di Sarajevo. Itu saja alasan saya. Bukan saya nak memenangkan Datuk Rauf, tidak. Bukan saya nak sokong Datuk Rauf. Kalau tak betul, saya balon lah. Ini keadaannya. Saudara N. Abdul Bakar, mungkin negeri yang diperintah BN patut bayar media seperti Astro untuk angkat imej. Itu terpulang. Tak ada masalah. Silakan. Sepatutnya begitulah. Tapi dalam macam mana pun, saya merasakan bila anda mengatakan saya menyokong orang yang tak patut disokong, saya bukan menyokong, tidak saya. Begitu juga macam pelantikan Datuk Sri Tajuddin. Perdana Menteri kata dia tidak boleh memuaskan hati semua orang. Nak buat macam mana? Cuma saya menegur, pertama sekali Datuk Sri Tajuddin harus merubah sikapnya. Tidak meneruskan sikap yang diterlihat seolah bongkak, seolah sombong, bahasa yang celupar.
Kerana nak jadi duta, mesti orang yang ada tamadinahnya. Di sini saya minta agar Kementerian Luar membuat satu kursus dan memberi penjelasan kepada Dr. Tajudin, what you can do, what you cannot do. Itu saja, saudara. Bukan saya menyokong. Macam mana saudara kata saya menyokong? Saya melihat, saya mahu. Jadi saudara UMNO di Melaka pun tak stabil lagi. Saudara Hazri Zakiah. Ini masalah sekarang. Ini mungkin saya melihat bahawa ada kalangan ketua-ketua bahagian yang tak terpilih. Mungkin mereka marah. Mungkin. Saya tak tahu. Kenapa nak dikecohkan dalam kesepaduan kita? Sekarang ni Melaka dijuk. Macam mana Melaka okey? Tapi tiba-tiba ada timbul cerita orang tak setuju dengan Datuk Onn Hafiz. Saya kata apa benda ni dia orang ni? Apakah kita masih lagi tidak mahu menghentikan perbalahan demi perbalahan? Sudahlah, saya melihat kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri pun satu hal lagi yang kita merasakan terkejut juga kita. Mungkin beliau slip of the tongue. Bila orang tanya, wartawan tanya, sebab itu semalam saya dah buat penjelasan. Lain kali jangan terus jawab kalau wartawan tanya, fikir dulu. Apabila Perdana Menteri mengatakan bahawa tarikh pilihan raya akan ditentukan oleh Kabinet. Sedangkan waktu beliau berucap di Perhimpunan Agung UMNO 2 bulan lalu, dengan jelas, dengan lantang beliau mengatakan tarikh pilihan raya akan ditentukan oleh 5 orang top 10 dalam UMNO, iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden. Itu kenyataan beliau. Dan beliau mengatakan beliau tidak akan berganjak walau sesaat pun untuk membubarkan Parlimen serta diputuskan oleh 5 top 10. Tapi bila dalam selepas ini dia pula kata bahawa akan bawa ke Kabinet. Ini dua kenyataan yang bercanggah. Saya mengharapkan agar penasihat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, nasihatilah beliau. Berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Kerana ini memimpin negara, bukan memimpin bahagian. Bukan hanya sekadar memimpin negeri, negara. Kata-kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sama ada boleh menyemarakkan ekonomi ataupun menghudumkan ekonomi. Jangan lupa saudara, dulu ekonomi kita, pasaran saham kita pernah hampir-hampir runtuh kesan daripada lontaran kata-kata daripada Tun Dain Zainuddin. Jadi jangan keadaan begini orang kata apa mana Perdana Menteri dulu kata ikut top 10, top 5, sekarang kata Kabinet. Ini yang membuatkan persoalan. Jadi saya harap kawan-kawan saya, bukan orang lain pun, yang menjadi orang keliling pada Yang Amat Perdana Menteri itu nasihat yang baik. Jangan percaya sangat cakap-cakap orang keliling kelalang. Mereka ni sebenarnya meletakkan kepentingan diri. Itu masalahnya. Bagaimanapun saja, kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.